Semangat berkobar-kobar orang Malaysia ingin membantu atau menyelamatkan Gaza daripada kezaliman Israel. Tetapi dalam usaha murni dan baik ini, mungkin kita agak overreaction dengan silap menyerang orang ataupun silap menyerang syarikat yang salah. Pendek kata, produk siapa yang Malaysia harus boykot supaya kerajaan Israel merasakan kepedihan itu. Kita tanya sendiri dengan orang muda kita hari ini. Dan ada dua orang tetamu bersama dengan Yaya Petang hari ini. Nama diberi dekat sini Arif Hakimi dan seorang lagi Abang Imran. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu tak? Silakan mula daripada Arif Hakimi. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Muhammad Arif Hakimi bin Muhammad Ruslan. Umur saya 24 tahun dan saya tinggal di Kuala Terengganu. Saya adalah bekas graduan Universiti Sultan Zainal Abidin dan sekarang ni buat sementara waktu sekarang ni saya masih lagi dalam proses mencari peluang pekerjaan. Awak ambil kos apa tu Arif? Saya ambil ijazah sarjana muda bahasa Inggeris dengan komunikasi. Imran, monyok je muka kan, takut kita nak tegur dia. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Imran Syamil Abdul Malik, selesa dipanggil Imran lah. Umur saya 24 tahun. Saya belajar ijazah sarjana muda pendidikan TESOL, pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Nanti dipanggil sebagai TESOL. Dan saya tinggal di Kuala Lumpur tapi sekarang belajar di UiTM Shah Alam. Terlebih dahulu nak ucapkan terima kasih atas kesudian Arif dan Imran untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini untuk kita orang kata sekadar berkongsi pendapat lah tentang orang kata isu yang tengah hangat diperkatakan sekarang, iaitu boykot barangan Israel ni kan. Tanpa berlengah masa lagi nak tujukan soalan yang pertama ni buat Arif dululah kan. Adakah Arif bersetuju dengan hak memboikot produk dan servis sebagai cara untuk membantah tindakan mana-mana negara? Adakah Arif bersetuju yang hak masing-masing untuk memboikot? Yes, saya bersetuju itu adalah hak masing-masing untuk memboikot. Saya bersetuju juga. Boykot itu sebagai hak pribadi, jadi saya rasa semua orang ada hak untuk memboikot mana-mana company lah ataupun servis. Bagi Arif dan Imran sendiri, apa yang sekarang ni biasalah isu-isu boykot-boykot ni kan, kira korang pun mesti boykot sekali kan, tapi nak tahulah barangan apa yang korang boykot antaranya lah Arif. Kalau macam di belah saya ni selalunya bahagian makanan lah. Petang-petang kalau hari-hari biasa kami sekeluarga kadang-kadang akan pesan makanan fast food, McDonald's atau KFC atau Pizza Hut, atau ada masa ketiga-tiga sekali. Tapi bukan sekadar makanan juga, ada juga produk-produk pakaian, wangian, mandian juga. Bagi Imran? Dalam bahagian F&B, food and beverages. So saya kalau yang nampak McD ke Texas, Domino's tu, nama-nama yang besar tu kita boykot lah. Yang kat ni yang paling jelas ni tu kita boykot. Yang saya ambil tu Nestle memang kita tak beli lah. Milo ke ataupun Midi yang mana kita dengar je lah kan. Yang jam-jam yang kurang famous tu nanti kita tak fokus sangat lah. Maggi boykot. Sekarang kita makan mami je. Tak pun sedap. Ni ke banyak pilihan sebenarnya. Arif, awak Maggi awak dah boykot ke? Boykot. Saya ambil brand lain lah. Ruski ada, Cintan ada, Mami. Tetapi kan, adakah anda berdua, Arif dengan Imran, yakin produk-produk yang betul-betul bersalah dihukum? Yaya sebutkanlah sikit produk yang biasa kita dengar untuk diboykot selain daripada Arif dan Imran sebutkan tadi. Antaranya ialah Starbucks, McDonald's, Nestle Products, Milo, KitKat, Pepsi dan Coke. Kalau produk kosmetik, Maybelline, Maggi, Nescafe, Sprite, macam-macam lagi lah. Dan di antara yang saya sebutkan tadi, ada di antaranya yang Arif dan Imran boykot. Tapi kan, kenapa produk-produk lain tidak disentuh ataupun tak diboykot? Adakah sebab kita terlepas pandang ataupun sebab orang kita ni tak tahu? Sebenarnya banyak lagi kan produk-produk Israel ni. Arif rasa kenapa Arif? Produk-produk yang kita selalu dengar je yang diorang boykot. Yang tak selalu dengar tu kita tak tahu. Maksudnya, dia beli McD tapi dia still makan Snickers, still makan M&M's. Saya boleh kata saya ni tergolong dalam golongan tu juga dulu. Sebab boleh kata dulu saya memang tak tahu Coca-Cola atau Pepsi menyokong penubuhan negara haram Israel. Tapi kita bertambah usia,
kita mula mempelajari tentang realiti dunia sebenar. So bila dah dapat, saya sendiri dapat tahu yang tentang kewujudan Coca-Cola memang menyokong tu, seperti Imran kata tadi, kalau yang betul-betul jelas-jelas yang kita nampak dia bagi tahu, dia buat statement atau apa-apa pernyataan tentang dia sokong, suka tak suka memang kena boycott. Sebab macam yang trend sekarang ni, orang kata if you support this brand, you support genocide. Awak menyokong ini, awak menyokong pembunuhan manusia-manusia yang tidak bersalah, wanita, kanak-kanak, warga emas dan sebagainya. Saya rasa tu salah satu faktor juga kenapa yang selalu kita dengar asal boycott je mesti McD. Orang-orang kita ni tak berapa diberitahu ataupun tak enlighten lah orang kata kan. Sebab media pun tak banyak yang sebut mana satu kita kena boycott, sebab media sendiri tak bagi tahu produk-produk ni yang menyokong Israel. Sebab kebanyakan kita kena selalu research, dig deeper untuk cari mana satu yang selalu boycott, yang selalu sokong Israel, yang betul-betul ada direct funding kepada Israel. Yang tu yang kita nampak. Yang kita tak nampak tu kita susah nak buktikan. Bila kita susah nak buktikan, nanti orang kata kita ni memboycott secara memberita. So, kalau macam tu kita naklah kita bawa harm to mereka yang tak terlibat. So macam mungkin kan dia banyak toleransi. So mana yang betul-betul ada funding direct, yang tu kita selalu boycott lah. Bagi anda berdua lah kan, tahap mana lah korang punya tahap boycott tu? Ekstrim ke ataupun masih lagi boleh ada yang boycott, ada yang tak boycott, ataupun korang memang dah boycott semua dah? Dah ekstrim punya boycott lah. Arif, tahap mana? 1 ke 10? Saya boleh kata 5/10. Ini bukan saya macam tak mengambil tahu, tapi masih dalam proses membuat kajian lagi, sebab makin lama makin kita tahu produk apa yang menyokong, produk apa yang tak menyokong, produk ni yang berkaitan. Jadi saya boleh kata saya 50-50 lagi, 50-50. Tapi mungkin dalam masih lama akan meningkat, cuma tak adalah sampai ke tahap ekstrim yang membuat kerosakan, membuat kekacauan dekat kawasan awam semua. 6 lah. Maybe memang tak awam. Dah berapa lama sebenarnya korang macam ni? Kata slowly lah bertukar memboikot ni kan. Dah berapa lama dah? Baru jugalah semenjak daripada isu ni dibesarkan semula. Sebab selama ni pun memang dah kita banyak kali dengar. So bila dia meletup balik isu ni, kita pun macam like a wake up call kata kan. Macam baru tersedar, selama ni kita kena boycott sebenarnya. Baru kita dengar balik berita pasal company sekian ni dia yang funding kepada Israel. Jadi dari situ kita start boycott. Ini kita boleh boycott dulu lah. Macam saya boycott start dia household item kan, macam Maggi apa semua tu, McD, Starbucks ke. Tapi macam nak kata kita boycott Google, Microsoft, tak juga. Sebab QITM sendiri gunakan sistem tu sebagai email QITM dan sebagainya. Jadi benda tu jadi macam salah satu keperluan lah yang kita tak boleh nak buang macam tu saja. Mungkin lepas dah graduate ni dah tak ada email QITM, tak apalah. Tapi sementara waktu ni, sementara kita masih ada keperluan, lagi tu kita kena, saya rasa dia akan terus gunalah kalau boleh sampai dah tak ada keperluan. Tapi kan perang antara Israel dengan Gaza ni kan, Israel dengan Palestin ni, bukanlah orang kata tahun ni je, tahun-tahun sebelum ni pun pernah terjadi juga, pernah juga naik balik pasal boycott ni kan. Tapi yang perang-perang sebelum ni korang boycott tak? Boycott. Selagi mana boleh boycott, kita boycott. Maksudnya asal ada perang boycott? Bermusim jugalah orang kata kan. Sebab biasalah manusia kan mudah lupa. So kita bila dapat peringatan tu baru kita okey dapat. Ni iman tak kuat ni. Jujur lah. Dua-dua. Macam boleh kata dulu semua orang boycott McD sebab orang selalu menggunakan pernyataan ni berulang kali, beli RM1 ni bersama 1 peluru bunuh kanak-kanak Palestin. Lepas tu masa tu boleh kata sebahagian besar Malaysia boycott. Lepas tu tiba-tiba secara tidak langsung atau secara langsung McD mengeluarkan ayam goreng McD kruk-kruk dengan ASMR, dengan itu, dengan maklumat ni, dengan rempah tu. Jadi macam. Tapi Arif, awak memang suka dengan fast food ya? Awak memang suka dengan McDonald's ya? Dululah, sekarang ni tak dah. Sekarang ni macam kalau orang bagi saja kita makan. Sebab saya fikir makanan
Kalau tak makan, bazir. Macam tu je. Tu pun kalau orang bagi. Kalau orang tak bagi, tak makan. Makanan paling Okey. sedap yang free, itu orang kata. Betul. Makanan sedap free. Makanan mak, masakan mak dengan makanan free. Itu sedap. Okay, nak tahu jugalah since korang berdua dah boycott Starbucks, McDonald's ni kan, apa yang korang tukar? McDonald's korang tukar kepada apa? Personally memang tak minum kopi, jadi tak ada masalah lah nak boycott Starbucks. Kalau nak pergi kafe mana-mana pun banyak kafe lokal. Dekat kawasan Puncak Alam ni pun memang banyak kafe yang lokal, bukan setakat Zeus Coffee, bukan setakat San Francisco ke. Tapi memang banyak kafe-kafe yang lokal walaupun harga dia agak tinggi lah kan. Tapi sekali tak apa. As a luxury item. Kita beli kat Starbucks pun lebih kurang je harga dia. Jadi apa kata kita start support lokal-lokal ni daripada kita teruskan beli benda-benda yang orang kata membawa mudarat kepada orang lain kan. Kalau burger tu awak tukar kepada apa Imran? Masak sendiri je burger lagi sedap. Ni Yaya nak tahu Arif ni sebab dia hantu McD kan? Okay, so kalau ikutkan saya rasakan McD adalah burger. Kalau dari segi burger tu, saya burger tepi jalan dah cukup dah. Sebab bagi saya lebih berbaloi. Dia dari segi portion dia, kalau macam kita tengok burger McD, ban dia, kalau tengok dalam iklan-iklan, gebu, macam keluar pada ketuhar, gebu semua, sos lah macam-macam. Tapi semuanya marketing strategi. Kalau macam tepi jalan, kita nampak kegebuan ban tu, daging tu, sayur tu, sos tu lagi melimpah ruah semua. Jadi macam you know what you're getting your money worth for. Tapi kalau macam nowadays keluar ni ayam McD tu, ayam McD yang menjadi produk keutamaan, fokus utama pada masyarakat sekeliling. Tapi sekarang ni saya lebih makan ayam emas, ayam frozen. Beli kat supermarket macam Maiden ke apa, ada dia bagi dapat tu, ada spicy, extra spicy, original, ambil yang tu je. Dan dalam 10 ke 15 ketul anggaran macam tu, dan harga pun ibarat macam 17 ringgit satu paket tu ada dalam 15 ketul. 15 ringgit tu kalau McD baru 2 ke 3 atau 4 ketul maksimum. Kalau 5 ketul dah 50, 60, 70 contohnya. Dah berbaloi dah situ kalau ambil. Adik awak lapar ke? Tak apa. Saya nowadays saya sekarang ni kuat diet je. Dah berapa lama? Sejak habis intern hari tu, bulan 6, saya kuat jogging dan banyak minum teh hijau. Bukan putus cinta Bukan. Putus cinta tu berapa tahun dah. Okay. Soalan seterusnya lah kan. Tadi Imran dah sebutkan tadi pasal Google, Microsoft dan sebagainya. Yaya pun nak sebutkan benda yang sama lah. Macam mana pula kalau kita extend ke produk-produk yang memang menyokong penuh Israel seperti yang disebutkan oleh Imran tadi, Google, Microsoft, Apple, Waze, Intel. Produk Intel, perkakasan komputer, penyokong kuat Israel lah. Pusat pembangunan pertama di luar Amerika didirikan di Haifa pada tahun 1974. Tapi mungkinlah korang ada pengalaman ataupun dengar-dengar daripada kawan-kawan korang kan, menyokong gila-gila ekstrim punya boycott ni kan. Tetapi dia tak sedar pun yang sebenarnya dalam kehidupan seharian dia tu dia menggunakan produk Israel juga. Jadi kalau macam canggihan teknologi tu memang tak menafikan lah itu keperluan seharian. Dan pernah juga masa dulu ada sebelum 7 Oktober ni ada yang kes dahulu di mana saya tak silap saya dekat Twitter, ahli Israel, saya ingat seorang je, perempuan rambut blonde, nama dia Emily Schrader. Dia buat video dengan seorang lelaki Israel ni, dia kata here are 10 ways to boycott the state of Israel. So dia bagi tahu belaka, dia bagi tahu dari segi email, waste, electric car, boleh kata all the equipments the world is using nowadays is basically an unstoppable force, benda yang tak boleh dihalang. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh menggunakan sumbangan diorang pada dunia ni untuk tentangkan mereka. Sebagai contoh, kita ambil TikTok. TikTok ataupun media sosial, mana-mana platform. Sekarang ni banyak orang boleh like, share, subscribe, even repost sesuatu posting dekat TikTok. So bila reposting tu, kita secara sedar tak sedar pengikut kita, follower kita atau bukan follower kita mendapat maklumat yang muat naikkan semula, menyebabkan diorang pun mendapat kesedaran. Mungkin ada yang masih dalam fasa penafian, ini semua propaganda, ini semua sahaja nak memburukkan. Tapi hakikatnya benda dah ada depan mata.
itu cuma kita je, kadang-kadang kita saja yang alpha, yang lalai dengan keadaan realiti sekarang ni. Sebab apa media kata some members of the board are not allowed to talk about this, ataupun dia memang menafikan benda-benda perkara yang sebenar akan dihalang, akan diblok oleh semua pihak. Cuma perkara yang dia nak dengar saja akan dia bagi laluan. Semenjak daripada berita tu keluar, memang ramai jugalah yang start kata jangan guna Google, kita ada alternatif lain macam Bing ke DuckDuckGo, Firefox dan sebagainya. Tapi bagi saya, boykot itu ikut keperluan, bukan saja ikut trend lah kan. Orang kata oh semua nak boykot Google, kita pun boykot Google. Tapi kita sebenarnya ada keperluan, banyak file kat situ, banyak bookmarks, banyak history yang kita selalu revisit kan untuk research dan sebagainya, paperwork ke apa ke. Jadi benda tu bagi saya macam kalau nak boykot boleh, tapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Contohlah macam susu anak ke, lotion ke, ubat-ubatan ke, takkan kita nak boykot sedangkan benda tu jadi part and parcel of our life kan, jadi terbati dengan kehidupan kita. So kita tak boleh terus 100% boykot. Kalau rasa ada alternatif yang lain, kita boleh cuba. Tapi kalau benda tu macam bau mudarat, contoh macam susu anak tu, anak dah suka minum susu tu, dah kenapa nak tukar jenama lain pula kan, jadi satu hal pula. So kita cuba dulu cari alternatif sebelum kita boykot. Kalau tak mampu tak apa, yang penting boykot ni kita pun ikut niat, supaya kita rasa macam saudara-saudara kat Gaza sana kena bom sebab duit masuk semua ni kan, semua funding to genocide, dan kita tak nak contribute. Cukup dengan niat sajalah. Kita tak semestinya kita boleh buat satu perubahan yang besar. Kita ni sangatlah kecil kan, kita punya presence, internet ke, finance ke, dari segi ekonomi kan. Jadi perubahan tu sangat kecil, tetapi bermakna untuk kita sebagai individu. So bila kita kata okay, saya boykot MACD, bukan sebab semata-mata tak nak makan MACD dan sebagainya, tapi sebab rasa bersalah bila kita makan MACD dan MACD pula funding kepada Israel bagi free meals dan sebagainya. Itu ikut niat kita. Adakah Imran menyokong tindakan lebih daripada memboykot? Maksudnya Yaya fahamlah kalau kita tak nak beli MACD kan, boykot MACD, tapi macam mana pula kalau protes depan kedai MACD tu? Adakah Imran menyokong tindakan sebegini? Orang kata jerit, marah, mengecam sesiapa yang nak makan MACD, sesiapa yang tak boykot MACD. Sejujurnya saya tak bersetujulah. Sebab benda tu bukan salahnya dekat bahagian yang orang kata surface level. It goes deeper than that. Kalau MACD ni dia sekadar franchise saja, dia mesti ada owner dia. Kalau nak protes ke nak marah-marah kan, jangan dekat pekerja-pekerja dia. Pekerja-pekerja dia sama juga macam kita. Sedangkan MACD tu lagi bagus sebab dia antara salah satu company yang sangat yang mengutamakan untuk menggaji orang-orang yang lainan keupayaan. Jadi benda tu kita tak boleh nak deny, it's a good thing. Dan mereka pun cari cara kehidupan dengan cara bekerja dekat MACD. Jadi kalau kita pergi Tuhan macam tak ada impact yang betul-betul bermakna dekat dia punya sumber dia tu, dia punya source kan. So macam mungkin tak perlu. Lagipun kebanyakannya yang saya baca dalam Reddit lah kan, orang Malaysia ni tak semuanya boykot sebab isu Palestin. Sebab kita kan macam-macam bangsa dan negara, so tak ramai yang syakna dengan isu Palestin. Jadi kalau mereka tak boykot isu Palestin, saya tanya kenapa mereka boykot MACD juga kan. So sebenarnya ada juga boykot MACD ni sebab harga dengan kualitinya dah tak sepadan. Jadi mereka boykot sebab yang lain. Jadi itu tak apalah, sebab dia jadi personal issue. So ikut kehendak awak nak boykot tak. Kalau tak nak boykot pun tak ada salah. PMX kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pemimpin yang memang kenal dengan pucuk pimpinan Hamas dan memberitahu yang memboykot syarikat dan menyokong Gaza haruslah dilakukan mengikut peraturan dan undang-undang. Kata nak boykot boleh tapi kena ada adab, jangan lupa adab. Adakah Arif bersetuju dengan statement ni? Saya bersetuju sebab kalau kita tak ada adab, huru-hara lah kawasan sekeliling. Tetapi ada setengah kita boleh kata setengah tempat atau institusi ke, kebanyakan dia meletakkan where they draw the line. Dia kata tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, kadang-kadang dengan sebab-sebab yang tidak logik pada orang sekeliling lah. Tetapi kalau macam dari segi kena yang betul-betul ekstremis yang memang tak fikir dah orang sekeliling, dia fikir
yang penting maklumat atau mesej yang dia nak sampaikan tu sampai dekat orang. Dia tak kisah orang cedera ke, orang tak aniaya ke, orang tu ke, orang ni ke, yang penting maklumat dia sampai. Itu tak boleh. Memang kena ada adab. Jikalau kita nak sampaikan maklumat pada seseorang, ini ibarat dakwah lah. Kita nak sampaikan maklumat pada sesiapa, kenalah cara beradab. Kalau tak cara beradab, macam mana orang nak terima kita? Korang rasa kan agak-agak lah berapa lama rasanya memboikot ni kan bertahan? Berapa lama boleh bertahan dan meneruskan perjuangan ni? 1 bulan ke, 6 bulan ke, ataupun sekejap je? Lepas habis perang nanti dah tak ada boikot-boikot dah. Bagi saya mungkin secara personal kita boleh cuba boikot untuk selama mana yang boleh lah. Salah satu sebab mungkin kenapa boikot dulu bermusim, sebab waktu tu kita kecil lagi, muda kan, lagi muda daripada sekarang. Sekarang pun kata orang muda, dulu lagi muda kan. Waktu tu pula kita tak ada buying power, kita tak ada kita punya finance sendiri. So sekarang ni bila kita dah masuk belajar ke, dah ada kerja sikit kan, bila kita pegang duit kita sendiri, benda tu jadi tanggungjawab kita untuk spend dekat mana. Jadi sebagai seorang yang boykot untuk solidariti Palestin, kita cuba untuk memboykot selama mana yang saya mampu. Contohlah, kalau dah tak ada brand lain kan, dia tak jual, Maggi je ada, kita ambil je, tak masalah kan. Tapi kalau selagi mana boleh, kita cuba. Sebab sekarang ni buying power dah ada dekat kita sendiri yang pegang duit, mak ayah kita dah tak jaga kita. Jadi kat situ jadi tanggungjawab individu. Kita rasa lagi aware. Okay, bila boycott ni, it's my responsibility, bukan orang lain, bukan mak ayah. Dulu pun ikut mak ayah je boycott kan, kita pun tak ada benda. So sekarang ni bila kita dah lagi cakna, lagi terpelajar dengan isu Palestin Israel ni, kita pun jadi lagi semangat untuk boycott. Sebab it shows our contribution lah secara keseluruhan orang Malaysia dalam tahun depan mungkin. Saya rasa sampai tahun depan kot. Mungkin berapa bulan atau tahun depan dia akan bereda balik, tapi for me lah, untuk saya it's an ongoing process. Kita nak kurangkan, okay lah, sebab kadang-kadang orang tu situasi atau isu menjadi hangat tu sebab it is happening, dia menjadi pada waktu sekarang. Lepas tu lepas bulan-bulan ni kita manusia kadang-kadang cepat lupa ataupun cepat macam bila tu 2 bulan lepas dah lama dah tu. So jadi macam dia slow, proses tu jadi slow. Tetapi selagi mana kita ingat tentang kejadian sebelum-sebelum ni, it's an ongoing process. Maknanya kalau tak boleh boycott secara besar-besar macam dulu pun, boycott lah secara kecil-kecilan, slow-slow, pelan-pelan, dan mencari alternatif lain. Melainkan kalau memang dah tak ada alternatif lain, guna je lah. Tapi dengan niat juga. Nak pakai tu, makan tu, ambil tu, beli tu untuk apa? Untuk keperluan seharian. Kalau kita fikir nak boycott secara mendadak, TV tak boleh pakai, komputer tak boleh pakai, sebab ini bukan ciptaan orang Islam. Under the circumstances of them suffering, we can also say that we are part of the contributors juga. Tapi kan nak tanya dengan Imran lah, sekiranya lah kan Israel menghentikan serangan terhadap Gaza, Palestin kan, adakah itu boleh mempengaruhi keputusan Imran untuk tak boykot dah? Sekiranya mereka menghentikan serangan terhadap Gaza. Tak boykot tu susah sikit nak kata lah kan, sebab dia sendiri sebagai seorang Muslim kan, seorang Islam, isu Israel Palestin ni adalah isu agama. Benda dah tertera dalam Al-Quran. Salah satu petanda kiamat adalah Palestin akan bebas. So benda tu jadi macam part of our life. Kalau asal ada isu ke pasal Israel Palestin ni, mesti kita akan terlibat. Sebab benda tu lebih daripada humanitarian issue lah kan, sebab dia berkait dengan agama. Jadi kalau Israel berhenti mengebom Gaza sekalipun, saya rasa boycott tu masih lagi perlu diteruskan. Sebab daripada action diorang sekarang pun kita dah tahu bendanya bukan sebab trying to find a two-state solution ke apa, tapi memang betul-betul towards ethnic cleansing dan juga genocide. Macam mana kita boleh biarkan semua itu berlaku ataupun biarkan benda tu macam okay, berhenti boycott sebab dah habis perang. Sedangkan genocide dan ethnic cleansing tu telah berlaku. Kita tak mampu nak hentikan. So kita kena put pressure sampai ada consequences yang jatuh kepada pihak Israel ni lah, sebab diorang dah took an action and a very grave action at that kan. So mesti ada consequences. Selagi mana kita tak nampak, selagi tu kita tak berhenti. Pada pendapat Arif dan Imran, apa pendapat korang terhadap rakyat Malaysia yang beragama Islam yang tak nak, yang enggan ikut program boykot ni?
Apa tanggapan korang? Apa yang korang fikir pasal mereka? Tanggapan saya boleh kata macam mungkin ada kesukaran atau kekagangan untuk orang melibatkan diri. Mana mungkin kita ambil contoh, kalau buat gathering atau pengumpulan secara besar-besaran ni, jalan trafik akan sesak lah, jam lagi semua. Okay, mungkin orang ada sebahagian orang yang tak nak macam tu. Okay, tu tak apalah. Tetapi tak bermakna diorang tak sokong. Boleh jadi yang diorang, sebagai contoh yang baru ni Solidariti Palestin, ada PMX datang dalam stadium ke apa tu, stadium Bukit Jalil tu, stadium Aziata. Kita tengok dalam stadium tu dah ramai, boleh kata satu lautan manusia dah. Tapi tak bermakna orang-orang yang duduk kat rumah yang tak datang, yang tak memenuhi sampai banjir lagi, sampai melimpah stadium tu, tak sokong. Dia boleh je sokong dekat rumah, mana macam dia teruskan berdoa. Mana kalau contoh macam takbir, Allah Akbar, takbir Allah, boleh je kat rumah. Orang tahu tak tahu tu lain cerita lah. Kadang-kadang orang kata kalau kita buat macam ni, riak, takbur, ujuk, saja menunjuk. Orang tak tahu niat kita adalah untuk ni. Kita suka menghukum benda-benda yang kita nampak dan kita tak nampak. Dia faham ada program Solidariti, kita pun nak sokong, kita nak pergi, tapi pada masa yang sama kita ada keutamaan yang perlu diberi perhatian sepenuhnya, sebab itu melibatkan kita dengan tanggungjawab yang diberikan yang diamanahkan pada kita. Okey, saya cuba fahami soalan tu dari segi yang lebih ekstrim lah. Contohnya orang yang betul-betul tak nak join aktiviti boycott ni. Okay, salah satu sebab dia mungkin kita pernah tengok dekat platform X ataupun lebih dikenali sebagai Twitter. Satu influencer ni tidak ambil bahagian sebab orang boycott ni hanya bermusim. Katanya hangat-hangat tai ayam kan. Hanya musim. Jadi macam, buat apa nak boycott? Nanti habis juga. Benda tu bagi saya macam satu pandangan yang salah. Sebab boycott bermusim ni sebenarnya lebih efektif daripada tak boycott langsung ataupun boycott berpanjangan. Kan? Sebab dia put pressure then and there. Jadi kalau kita tak boycott bermusim ataupun tak boycott langsung, itu akan jadi lagi banyak masalah. So terpulang, betul. Benda tu personal issue lah sama ada nak boycott atau tidak. Tapi kalau kita sengaja tidak memboycott semata-mata sebab masyarakat sekeliling, benda tu macam tak kena. Di manakah prinsip anda sebagai seorang manusia dan seorang Islam? Macam tu lah. Kan? Jadi kalau kita ada prinsip, kita cuba boycott ataupun cuba motivatekan orang yang boycott. Macam, okay, kau bagus lah kau boycott. Aku tak boleh boycott tu sebab aku dah biasa mustabak. Okay, tak apa, tak ada masalah. Jangan pula kita menganjing dia kan, dah boycott muslim kau tak payah. Kan? Jadi benda tu jadi niat yang salah sebab jadi mockery. Dia jadi macam tak suka pula orang boycott untuk Gaza kan. Memang tak nak join, jangan halang orang lain ataupun jangan hina effort yang orang lain dah letak, tapi cubalah kita motivate ataupun bagi insentif untuk orang lain boycott. Patut tak kita berhenti berdagang dengan semua negara yang masih ingin berdagang dengan Israel? Dia bergantung sebab macam setengah produk-produk yang didagangkan atau yang diperdagangkan tu adalah keperluan harian dan keperluan kepada negara tu. Sebagai contoh macam India baru ni ada krisis beras daripada India ke apa, tak datang ke Malaysia, lepas tu Malaysia pula beras tempatan punya kuantiti tu makin merudum. Tapi kalau secara ni kita tahu diorang punya pemerintah Modi, Presiden Modi, dia menyokong tegar Israel. Tapi adakah bermakna kita kena menentang ataupun boycott produk beras yang datang daripada India ataupun sumber-sumber beras yang diekspor atau diimport daripada India ke Malaysia dan Malaysia ke India? Tidak, sebab itu keperluan seharian kita perlukan. Melainkan kalau benda tu memang tak ada keperluan, boleh dikatakan kerajaan Malaysia, mana-mana pihak-pihak yang bertanggungjawab ni boleh mula perlahan-lahan lah menamatkan servis perdagangan antara dua negara dengan cara yang berhemah dan baiklah, tanpa mengakibatkan mana-mana pihak tersinggung. Soalan terakhir Yaya lah, ini Yaya nak tanya dengan Imran lah kan. Ada je perang ataupun isu-isu lain seperti isu tak dapat tanah air di island,
perang saudara di Sri Lanka dan orang Tibet yang tak dapat hak mereka. Tetapi kan kenapa orang kita ni tak berminat pun nak boycott ataupun lawan habis-habisan tentang isu-isu lain, perang-perang lain. Orang kata banyak je lagi isu lain tapi orang kita ni macam ambil ringan ataupun lebih fokuskan kepada Gaza ni, Palestin ni. Kenapa? Adakah sebab Palestin ni saudara Islam kita ataupun benda ni dah jadi macam satu trend lah? Ya, saya rasa benda tu dah jadi macam satu trend untuk orang dengar isu daripada Gaza. Sebab benda ni daripada dulu lagi. Bila orang kata it all started on 7 of October, benda tu salah. Sebab benda dah lama berlaku. Bukan 7 Oktober, dah lama dah orang Israel dan lama jugalah orang Palestin banyak yang displaced ataupun dihalau keluar daripada negara diorang kan. Kalau kita tengok peta Gaza pun makin lama makin kecil daripada tahun 1946 kan. Jadi makin lama makin kecil. Jadi kita tahu benda tu dah terang-terang salah dan orang kata memang modern genocide lah kan. Jadi benda tu macam lagi pressing sebab orang nampak bukti yang di depan mata. Tapi sebenarnya isu lain pun banyak juga. Contohnya bila isu Gaza ni baru-baru ni keluar kan, ada juga orang kata isu daripada Kongo dan Sudan pun menghadapi nasib yang sama dengan orang-orang Palestin. Tapi saya tengok reception kepada isu-isu itu cukup bagus. Maksudnya masyarakat global lah, kita boleh kata dengan orang Malaysia saja, support ataupun bagi sokongan kepada isu-isu ni juga. Tapi mungkin orang-orang kita ni tak berapa diberitahu tentang isu-isu ni. Jadi diorang pun tak rasa nak ambil tahu. Yang diorang tahu pasal isu Israel dan Palestin sebab benda tu memang dah ingrained. Sebab kita sebagai orang Islam, pembebasan Palestin adalah salah satu petanda kiamat. Jadi orang akan tengok benda tu, oh nak kiamat ke? Dia akan fikir macam tu. Kalau katakan Sudan ke Kongo bebas tak bebas tak kisah kan, betul tak? Kiamat tak kiamat tak sama macam tu lah. Salah satu sebabnya mungkin sebab coverage berita pun tak berapa nak meluas dan aktivis daripada yang cover isu-isu ini pun tak berapa ramai. Satu lagi tak ada active organisation yang push agenda-agenda. Kita pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini, mempertahankan Gaza tapi attack syarikat yang salah. Adakah overreaksi tak bertempat? Dan di kesempatan ini nak ucapkan terima kasih buat Arif dan Imran atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya petang hari ini kan, untuk kita sekadar berkongsi buah fikiran, berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Ya kira itu saja daripada Yaya dan TMKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dibahaskan dan dikongsikan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.